Alright, Assalamualaikum guys. Apa khabar? Salam sejahtera. Saya Jero Azrul, founder Road to FTT. Daripada 2016 hingga sekarang dah membantu berpuluh ribu trader lah. Kita sebenarnya dah 70 ribu lebih sekarang ni masa time video ni saya buat. Dan insyaAllah kita akan capai 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu akan datang. Buat masa ni kita dalam bahasa Melayu. Akan datang mungkin bahasa-bahasa lain lah. Urdu ke Sanskrit ke. Alright. Untuk pengetahuan you, saya dalam industri ni dah 15 tahun, nak masuk 16 tahun, dan dalam perjalanan yang saya buat ni banyak gila up and down. Bukan up and down semata-mata ialah saya dari segi trading pun sebenarnya, tapi up and down dari segi market, sentiment, bukan market forex tu sendiri. Maksud saya ialah contohnya isu kecaman lah kan. Kecaman adakah benda ni syariah atau tak syariah, ataupun apa tu, dari segi undang-undang lah. Dari segi itu ini macam-macam lah saya dah lalu. Tapi apa saya dapati lah, pasaran semakin berkembang. So jadi point saya mudah, saya bukan nak memperjuangkan financial instrument ataupun financial derivative pun. Saya lebih nak memperjuangkan adalah financial market. Okay, financial market ni dia banyak sebenarnya pecahan dia. Seperti yang you tahu, dia ada, iaitu obviously lah, dia ada beberapa pecahan utama di mana saya tak berminat nak cerita pasal tu hari ni. Saya lebih berminat kepada iaitu macam mana kita sebenarnya untuk menguasai semua ekosistem ataupun instrumen yang ada. Contohnya kan macam famous orang duk guna analisa teknikal untuk fokus kepada kripto lah, so-called analisa teknikal untuk gold kan, analisa teknikal untuk forex, analisa teknikal untuk stocks dan pelbagai lagi lah. Jadi point saya sebenarnya, saya suka petik lah, iaitu kebetulan tadi masa saya ada buat webinar dengan Malaysia Productivity Corporation tu, dia ada point dia, saya tengok macam percentage tinggi pada apa yang masalah kita berlaku. Percentage tinggi. Satulah dia kata lah, masalah pertama ialah direction. Maksudnya lah ramai, tapi dalam kes dia tu lain. Cuma dalam kes yang saya nak share pada you ialah kes yang saya nak share pada yang saya sesi lah. Kita punya video ni lah saya nak fokus pada direction. Ramai orang sebenarnya tak ada direction yang betul, iaitu untuk adoption lah pada financial market. Itu saya nampak kan. Sebab terlalu banyak juga sebenarnya, satulah kalau you boleh tengok, banyak juga pelbagai benda lain dekat luar sana. Kalau you perasan kat luar sana macam mana kalau you perasan contohnya, iaitu FCPO ke, you nak start kan, lepas tu nak masuk forex pula, grey zone lah, you pun tak sure mana patut you start. Ataupun mungkin juga daripada angle-angle yang you sendiri ada experience lah kan. Jadi dalam konteks ni macam saya, kebanyakanlah saya banyak fokus kepada commodity punya trading. Itu yang saya banyak fokus kan. Jadi itu yang saya kata, dari segi kita ni kan, iaitu you ni, you kena faham apa yang you kena buat. Jadi pada saya ni, saya lebih suka untuk iaitu empower you, adopt you kan, bantu you untuk adoption pada financial market. So maksudnya, kalau dalam konteks tadi, dalam webinar tadi, dia kata adoption pada digitalization, saya rasa juga ini adalah adoption digitalization. Tetapi pada sama juga saya nak you ada satu kefahaman yang saya itu yang saya buat sebenarnya for the past, dalam saya punya perkiraan, saya lebih kurang dalam 6 tahun lepas lah. Jadi saya bantu you untuk on board pada financial market. Dan apa saya gunakan ialah, iaitu contract for difference. Dan mostly saya punya income kebanyakan daripada gold, silver, oil kurang dah sekarang. Dulu oil masuk juga. Dan ada jugalah forex pair. Cuma forex pair tu saya tak berapa trade sangat, pasal pada saya reward hash pool tu kecil lah untuk saya. Jadi biasa saya trade daily kat atas. Okay, jadi sekarang ni apa yang saya nak sampaikan kepada you, iaitu kalau you orang baru dan you mencari macam, adakah aku nak buat duit ataupun income, salah satu lah selain daripada you belajar menjual, you belajar marketing. Macam saya, kalau saya buat video ni, saya kena belajar marketing lah. Kalau tidak, macam mana kau nak kenal aku kan bang? Jadi apa saya maksudkan lah, you kena ada juga kefahaman yang memang ada bisnes ni ataupun peluang ni ataupun cara kerja kita ialah menjadi trader guys. Okay? Cuma dalam bentuk untuk jadi trader ni, dia ada beberapa point utama, iaitu satu ialah you kena identify ialah macam mana you nak get into that system kan. Dan you boleh start pun FCPO. Mungkin satu hari nanti saya pun akan tunjuk pasal FCPO dan sebagainya. Tapi yang sekarang ni saya lebih kepada more on you understanding pasal financial market lah. Sebab ini totally akan jadi game changer untuk you kalau you faham iaitu financial market ni macam mana. Kan?
Dan financial market ni seperti saya cakap pada you lah, dia banyak market. Even kalau you kata coach berada dalam grey area punya segment sekarang ni, iaitu over the counter ataupun dalam exchange traded fund, bawa organisation structure, saya kata ya, tetapi dia adalah salah satu financial market. Jadi benda tu dari segi validity adalah memang financial market. Dia tak boleh direka-reka guys kalau dia tidak world pun trading ataupun allow benda ni. Jadi itu antara yang saya nak highlight pada you supaya you ada understanding kat situ lah. Jadi dalam trading ni, pada saya kan, you boleh start ataupun mula mana-mana. Okay, dari segi direction tu nombor satu, tips dia ialah you boleh start mana-mana. You boleh start dekat bursa, you boleh start dekat contract for different kan, untuk trade New York Stock Exchange dan sebagainya. You boleh start dekat crypto, you boleh start dekat kelapa sawit kan, you boleh start dekat rubber, you boleh start dekat coffee, you boleh start dekat cotton, you boleh start juga dekat forex, you boleh start juga dekat gold. Dia bukan persoalan ialah you nak start dekat instrumen mana. Kadang-kadang ramai orang yang dekat luar sana, dia kata, oh saya hanya nak fokus kepada pasaran gold, saya nak fokus pasaran minyak je. Ya betul, tetapi dari segi konteks kita, you kena faham ialah platform apa yang you guna dan apakah broker ataupun services yang bagi pada you. Okay, jadi point saya sekarang ialah nak you faham di mana kalau you faham apa strategi saya sampaikan, bermaksud ialah you boleh on board pada mana-mana dari segi direction tu. Kan, cuma dia ada banyak beza lah. Contohnya ialah you punya lot sizing, you punya modal capital, you punya leverage, kan, mungkin leverage rendah ataupun tak ada leverage, ataupun mungkin dari segi ialah ada serta-serta commission atau fee yang you kena tahu, ataupun technically dari segi you punya risk ataupun opportunity yang you nak ambil itu mungkin berbeza lah. Dan obviously lah, macam you beli saham, you beli per unit kan. Kadang-kadang ada minimum 100, ada kadang-kadang yang minimum 1000, tu bergantung apa jenis saham you ambil. Kalau you trading contract for different, you boleh trade mana-mana asalkan pergerakan saham tersebut lah. Okay, itu dalam konteks dia. Okay, itu satu lah, you boleh choose mana-mana sebenarnya guys. So jangan confuse dalam kepala otak ni lah, aku nak choose mesti forex ataupun aku mesti nak choose apa-apa yang sepatutnya. Alright guys. So berbalik pada kita punya session kita, iaitu mengenai kita punya satu sudut, iaitu you boleh mula direction. So direction you boleh start ataupun mula mana-mana, dan pada masa sama juga ialah you boleh fokuskan kepada, iaitu you punya yang kedua ialah you punya financial. Okay, financial tu maksudnya iaitu you kena tengok berapa banyak modal you ada. Itu dia punya game yang paling utama. Maksudnya lah kalau you nak trading dan sebagainya, berapakah you punya modal yang you ada. Jadi kadang-kadang ramai orang kata, oh saya ada 2,000, aku dah 2,000 sebulan. Susah lah macam tu, sebab you make it, cuba you dapatkan 100%. So benda tu adalah risiko yang sangat tak bagus untuk you. Jadi pada sama juga, reward nampak bagus lah, tapi risiko pun bagus. Kalau reward tu besar, risiko pun tinggi lah, unless you faham capital besar, lot sizing yang rendah. Dan jadi financial ni, pada saya lah segi modal lah. Jadi modal ni berbalik juga, satu lah berapa saving you ada, which is saving ni susah lah nowadays pasal keadaan kita pandemik dan sebagainya. Tetapi kalau you ada modal, it's a big opportunity pada you. Tetapi ada orang juga yang takut ialah nak masukkan modal. Ada yang takut nak masukkan modal guys. Kan dia memang totally takut untuk masukkan modal dia. Jadi itu antara yang saya nak you juga, iaitu mula aware, di mana mungkin juga you problem dengan iaitu modal you capital, sedangkan capital dia main peranan besar. So ramai orang yang nak start $100, $200 dan cuba-cuba nasib kokok dapat lah, iaitu $800 seminggu ataupun sebulan. Itu adalah direction yang jauh pada saya, walaupun you nampak betul shortcut. Saya suka Robert Kiyosaki cakap ialah you can go fast but don't take the shortcut. Itu adalah ayat yang paling mujarab yang saya pakai sampai sekarang. Okay, itu antara dia. Sekejap saya nak pergi ambil diet Monster sekejap. Tu dia diet Monster. Betul. Okay, masih ialah you kena tengok you punya financial you. Okay, financial dari segi financial support you, iaitu you ada tak dari segi macam modal ataupun dia kalau dari segi financial dia, saya lebih kepada ialah self management you lah. Itu saya masukkan lebih pada self management you, iaitu you fokus kepada iaitu you punya self management you, di mana iaitu kalau kita tengok ialah you punya sendiri own punya self management. Dia boleh kata financial planning. Financial planning ni key dia pada financial market sebenarnya untuk you sukses sebagai trader investor. Okay, yang ketiga ialah you punya skill set. Skill set tu yang saya selalu ajar lah, iaitu konsepnya yang saya kongsikan pada you. Saya nak you discover banyak juga new experience. Satu ialah dari segi skill set tu, maksudnya lah saya nak you pergi daripada, contohnya ialah
kefahaman macam contohnya paling basic ialah you mesti ialah survive first, lepas tu you make little money, kemudian you make more money. Itu antara key yang saya nak you pegang lah kan. Tapi bila you faham benda ni dan turun naik dari segi dalam industri ni, lama-lama you akan tahu ialah you ada skill yang cukup, di mana you percent pun you akan dapat a good percent sebenarnya, healthy percent juga, pada sama risiko you jaga. Benda tu akan bantu you. Dan benda ni perlukan yang saya akan bagi tahu pada you lah, selain daripada you belajar strategi, you belajar aplikasi berdasarkan you punya tactical, dan you faham kepentingan 80% ialah kepada psikologi, filosofi dan juga belief, dan you faham juga strategi dan juga tactical ialah obviously ialah technical analysis, fundamental analysis, sentiment analysis, dan juga kita pergi pada, ada saya sebutkan baru ni lah, mental analysis. Tetapi pada masa sama juga you understand lah risk management, money management tu main peranan penting dalam apa yang you buat dalam trading you. Okay, so itu antara key yang saya nak you lihat dari segi jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang kan. Okay, so jadi saya nak simpulkan, video ni sedikit panjang, banyak gangguan tadi. Saya nak simpulkan, iaitu satu ialah you kena get your ass started, okay? Ataupun moving forward, and you kena start cari angle supaya you boleh start moving forward. Okay, maksudnya ialah you make it something happen. Dan saya don't care kalau you nak pergi pada mana-mana financial market punya instrument pun, tak ada masalah. Tetapi paling penting juga ialah you get your ass started. You start buat sesuatu. Okay, pasal ini adalah salah satu option yang sebenarnya boleh menjadikan iaitu satu ruangan ataupun kewangan yang bagus untuk you sebenarnya. Kalau you buat dengan betul dan cukup long term lah, great, stay longer in the game than anyone else kan. Dan seterusnya juga, selepas tu, pada masa sama juga, selepas you on board tu, you pastikan dapat mentor, community yang boleh selalu support. Sebab really important untuk benda ni hand holding selalu. Selalu ada, dia kena ada, mentor tu kena selalu ada. Dan selalu, dulu saya tekankan mentor tu nombor satu ialah dia cakap you faham. Bukannya orang lain cakap tu tak betul. Maksudnya kadang-kadang orang lain tu cakap benda sama, tapi bila you dengan mentor, you rasa macam kena. Kan orang Kelantan kata kena lu. Macam jumpa Tok Bomo tu kan. Orang dengan Tok Bomo ni ataupun jumpa orang dulu kan. Tok Bomo doktor lah. Dia punya metafor dia. Okay, jumpa doktor ni lebih sihat. Padahal sama je ubat dia kan. Jadi itu cerita dia. Satu ialah dia cakap you kena, you resonate dengan dia. Nombor dua ialah dia sentiasa ada untuk dirujuk. Ini penting juga, sebab tak boleh lah mentor tu dia duduk dalam gua kan, jumpa setahun sekali dia tak ngam macam tu Dia mesti selalu boleh dirujuk, dia mesti ada hand holding. Kalau dia tak ada pun dia mesti ada, iaitu dia punya kesenangan lain. Okay, lepas tu pada masa sama juga, antara key yang paling penting iaitu you kena ada juga, iaitu mentor tu ialah fizikal lah. Fizikal tu maksudnya you boleh communicate dengan dia. Dari segi fizikal kat luar tu boleh pegang, boleh sentuh. Bukan suruh you pegang sentuh. Maksudnya manusia tu wujud. Bukannya topeng ke, bukannya bertopengkan apa ke, menggunakan karikatur ke, menggunakan orang lain ke suara dia kan, tak boleh. Sebab benda tu dia jadi putus sanad lah. Putus maksudnya pembelajaran tu. Kalau ikut Islam dia panggil putus sanad. Okay? Dan komuniti pula ialah mesti saling membantu-bantu dan bukan fokus kepada reward semata. Kena cari komuniti yang ada risk management. Komuniti yang membantu kepada ialah untuk grow long term dan betul-betul praktikal lah. Bila umur dah makin meningkat, you nak benda praktikal, nak benda secure je. You tak nak try and error kan. Tu macam tu lah dalam keadaan saya pun early 40 ni. Saya pun looking forward untuk benda tu secure. Dan saya dah buat ni 15 tahun. Kalau lah saya campur, saya punya lagi 20 tahun lagi, masa 35 tahun dalam industri ni. Alright, so that's it. Buat sesuatu. Dan bagi yang serius untuk mulakan dengan saya khususnya, dan betul-betul serius kalau dah follow sebelum ni tapi tak buat-buat apa tindakan, saya menyeru you untuk join saya Financial Freedom Bootcamp. 5 hari 4 malam akan bantu gila-gila pada kosong, intermediate dan kau-kau kita bagi pada you. Dan kalau you 0 kosong pun tak ada masalah, pasal kita ada support ataupun kita ada free workshop 2 hari untuk basic balik. Workshop tu nak untuk home course sebenarnya, tapi saya bagi you percuma. Jadi ni totally akan bantu you lah. Please hubungi 010 23700 55 Cik Mira untuk dapatkan segera seat tu, pasal kita nak start minggu depan dah. Minggu depan dah kita akan start, tak silap saya hari Ahad tak silap saya, 11 hari bulan sampai 15. Okay, jumpa dalam FFB dan thank you so much. Jumpa lagi.